Okey. Okey, kita sambung pembelajaran kita seterusnya. Kalau tak ada masalah pada carta dengan graf garis, kita sambung pada blok titik. Okey, lihat mudah ini. Okey, blok titik. Okey, blok titik menunjukkan taburan data di atas garis nombor. Data mungkin berkelompok pada nilai tertentu atau berterabur secara seragam di atas garis nombor. Okey, blok titik boleh membantu kita melihat corak data, membuat inference dan keputusan. Blok titik juga dapat mengesan pemerhatian yang ganjil, iaitu nilai ekstrim dalam data. Okay, nilai ekstrim ni apa? Nilai ekstrim ni adalah nilai yang terlalu jauh daripada data-data yang lain, ataupun nilai itu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah berbanding dengan nilai-nilai yang lain lah. Itu adalah nilai ekstrim. Okay, jika terdapat nilai ekstrim dalam data, kita perlu menyiasat lebih lanjut untuk mengetahui punca pemerhatian yang ganjil itu. Okay, kita lihat contoh 7. Masa rawatan pergigian dalam minit yang diberikan kepada 14 orang pesakit oleh seorang doktor gigi adalah seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, wakilkan data itu dengan plot titik dan berikan justifikasi kepada kesesuaian pewakilan data ini. Jadi dalam jadual ni adalah masa bagi 14 orang pesakit lah, masa rawatan gigi dia lah. 23 minit, 24 minit, 21 minit dan seterusnya lah, sebanyak 14 orang pesakit. Jadi kita ada 14 data lah. Okay, next. Okay, langkah pertama. Langkah 1. Lukis satu garis nombor mengufuk yang meliputi julat bagi data yang diberikan. Maksudnya apa? Maksudnya kamu lukis satu garis nombor. Buat satu garis nombor. Kemudian meliputi julat. Julat ni maksudnya kamu lihatlah data kamu tu. Yang paling tinggi dengan yang paling rendah masa rawatan tu. Kalau ikutkan yang paling rendah adalah 17. Dan yang paling tinggi ataupun yang paling lama adalah 25. Yang paling rendah 17 dan yang paling tinggi adalah 25. Jadi kamu buat garis lah berdasarkan julat. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25. Tu maksud dia. Kemudian langkah yang kedua. Pelokkan setiap data satu demi satu sebagai titik sepadan dengan nilai pada garis nombor. Kamu pelokkan lah. Contohlah data pertama. Data pertama adalah 23, 24, 21. 23, 24, 21. Jadi kamu buat titik je. 23 satu titik. Kemudian 24 satu titik. Kemudian 21 satu titik. Macam tu je. Mudah ni. Pastikan kamu potong supaya dia tidak berulang. Kemudian 24,
25, 24, 25. Ah, 24 dah tahu. Aduh. 24 1, 25 1, 24 1, 25 1. Ah, macam tu. Sebenarnya 24 22. Ah, 24 1 titik, 22 1 titik. Kemudian 17 21, 17 1 titik, 21 1 titik. Kemudian 23 22 23, 22 1 titik, 23 1 titik. Kemudian 22 1 titik. Ha, itu adalah langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga adalah tulis tajuk lah. Ha, tajuk dia apa? Tajuknya adalah masa rawatan pergigian. Ha, kamu tulis je. Masa rawatan. R ni huruf besar. Sebab dia tajuk kan. Pergigian. Pergigian. Oh, cikgu terlupa. Yang 17, 18, 19 tu adalah minit lah. Itu masa. Itu masa dalam kurungan adalah minit. Itu adalah blok titik. Dah sudah blok titik kamu. Jadi daripada blok titik ni, kamu akan dapat lihat lah yang mana yang pelik daripada orang lain. Kalau yang pelik daripada orang lain adalah berapa? 17 lah. 17 ni. Sebab dia seorang-seorang kat sini, kemudian julat dia tu jauh. Dia jauh. Macam yang paling dekat dengan dia adalah 21. 17 hingga 21 ni bezanya adalah sebanyak 4 lah. 4 minit. Yang lain 21, 22 ni beza 1 minit je. 22, 23, 1 minit je. 23, 24, 1 minit je. 24, 25, 1 minit je. Jadi 17 ni adalah nilai ekstrim lah. Macam pelik lah sikit ni. Kenapa dia seorang je 17 minit? Yang lain sekatalah lebih kurang lah. Sama ada 21 hingga 25 minit. Macam tu lah. Okay. Jadi plot titik ini sesuai digunakan untuk memaparkan masa rawatan pergigian. Dan taburannya adalah dari 17 minit hingga 25 minit. Jadi 17 ni adalah nilai ekstrim sebab dia pelik daripada orang lain. Dan mungkin masa 17 minit ni mungkin gigi dia tu tak banyak rosak kot. Sebab itulah masa dia cepat. Orang lain tu banyak rosak. Sebab itulah dia majoriti kat sini lah. Lebih kurang macam tu. Okey, boleh ni. Plot titik. Ada masalah plot titik? Mudah ni plot titik ni. Ada masalah? Hello, hello? Tak ada. Okey, bagus. Next. Seterusnya, plot batang dan daun. Plot batang dan daun ialah perwakilan data yang mengasingkan nilai data kepada batang dan daun. Okey, mengikut nilai tempat dia lah. Dia asingkan data tu kepada batang dan daun mengikut nilai tempat. Nanti maksud dia apa kamu akan tengok contoh ni. Nanti kamu akan nampak lah. Daun biasanya ialah digit akhir nombor itu. Batang ialah digit yang lain di sebelah kiri nombor itu. Plot batang dan daun dia mengekalkan nilai data asal. Jadi kita dapat melakukan pengiraan aritmetik ke atas nilai itu bagi tujuan analisis data. Okey. Tengok contoh 8. Contoh 8. Data di bawah menunjukkan markah ujian matematik bagi 20 orang murid di sebuah kelas. Markah ujian matematik bagi 20 orang murid. Wakilkan data itu dengan plot batang dan daun. Plot batang dan daun. Dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Ini adalah markah pelajar ni. Ada dapat 60 markah, 56 markah, 69 markah. Okey.
Tengok langkah-langkah dia. Langkah pertama. Tulis setiap data satu demi satu dengan digit puluh sebagai batang. Kamu buat jadual ataupun jadual. Ni adalah batang. Ni adalah daun. Okey. Kamu lihat. Yang paling kecil dengan yang paling besar lah nilai dia. Yang paling kecil kalau ikutkan data ni adalah 52. Yang paling kecil. 52, 50. 50. Dan yang paling besar adalah 86. Yang paling kecil 50. Dengan yang paling besar 50, paling kecil 32. 32. Yang paling kecil 32 markah, yang paling rendah lah. Dan yang paling tinggi adalah 86. Jadi kamu pecahkan 32 tu kepada sar dengan puluh lah. Bila pelok dan batang dengan daun ni kita pecahkan kepada nilai tempat dia. Itu nilai tempat sar dengan nilai tempat puluh. Jadi untuk batang, kamu tulis nilai tempat bagi puluh lah. Jadi yang paling kecil adalah 3. 30 maksudnya. Dan seterusnya lah sehinggalah yang paling besar. 30, 40, 50, 60, 70 dan 80. Macam tu. Okey, step seterusnya. Digit akhir nombor itu ditulis pada daun. Kalau yang puluh tu kamu tulis pada batang. Digit yang akhir ataupun sebelah kanan ataupun sar tu kamu tulis pada daun. Contohlah 60 kan. 60 kita potong. 60, puluh dia 6, sar dia kosong. Letak je kosong macam tu. Kemudian 56. 56, 5, 10, batang dia 5, daun dia 6. 56. Kemudian 69. 6, 9. Puluh 6, sar dia 9. 32. 3, 2. 63. 6, 3. Batang dia 6, daun dia 3 lah. 58. Batang 5, daun 8. 71. Batang 7, daun 1. 86. Batang 6, daun batang 8, daun 6. 52. Batang 5, daun 2. 64. Banyak pula ni. 4. 50. Batang 5, daun kosong. 67. 67. 82. 82. 63. 63. 75. 75. 50. 50. 69. 69. 78. 78. 77. 77 dengan 59. 59. Okey, itu adalah kamu buat batang dengan daun lah. Kemudian step yang ketiga. Susun semula daun mengikut tertib menaik. Kalau kamu lihat daun kamu tu dia secara tak mengikut tertib lah. Dia ada besar, kemudian kecil, kemudian besar balik. Jadi kamu susun ikut tertib menaik. Kamu buat satu lagi jadual. Ni batang. Sebelah kanan ni daun. Batang dia 30, 40, 50, 60, 70, 80.
Kamu susun daun tu ikut tertib menaik. Kalau 3, 2, 1 je lah. Kemudian 5. 5. Batang 5 daun dia 6, 8, 2, 0, 0, 9 kan. Kamu susun je ikut tertib menaik. Yang paling kecil adalah 0 lah. 0, 0. Kemudian 2, 6, 8 dan 9. Okey, kemudian susun bagi daun bagi 6. Iaitu 0, 9, 3, 4, 7, 3, 9. Kamu susun ikut tertib menaik. Paling kecil 0, 3. 3 lagi. Potonglah. 0, 3, 3 lagi. Kemudian 4. Kemudian 7, 9, 9. 7, 9, 9. Kemudian susun daun bagi 7. Ikut tertib menaik iaitu 1, 5, 7, 8. Dan daun bagi 8 iaitu 2 dengan 6. Dah susun. Kemudian langkah yang keempat. Tulis kekunci dan tajuk. Kekunci menunjukkan unit bagi batang dan daun. Kamu tulislah tajuk. Tajuk dia apa tajuk dia? Tajuk dia markah ujian matematik. Tulislah kat atas ni. Markah ujian matematik. Matematik. Di setiap permulaan ni huruf besar, M huruf besar, U huruf besar, M huruf besar sebab dia ni macam tajuk lah. Kemudian kekunci. Kekunci ni kalau dalam bahasa mudahnya petunjuk lah. Petunjuk. Kekuncinya tulis macam mana? Kekunci. Tulis kekunci. Contohlah. 3, 2 kita ambil yang ni. 3 slash. Bukan slash, dia macam dinding lah. 2. Bermaksud ataupun bermakna 32. Ni adalah kekunci dia lah ataupun petunjuk. Petunjuk supaya kalau orang tengok, orang tu faham lah. Kalau 3 kemudian ada dinding 2, bermakna 32. Macam tu je. Kita lihat. Inilah contoh dia ni. Ni. Dah siap. Blok, batang dan daun. Jadi justifikasi dia, blok, batang dan daun ini sesuai digunakan untuk memaparkan markah setiap murid di dalam kelas. Itu justifikasi ni macam kesimpulan lah lebih kurang. Justify. Okey, dah sudah. Okey, boleh blok, batang dan daun. Ada masalah? Mudah ini. Ada masalah? Boleh. Bagus. Kemudian tu je kita belajar ini. Kamu sambung buat latihan nombor 5 dengan 6. Nombor 5 ni plot titik. Dengan nombor 6 adalah plot batang dan daun. Dua ni je. Okey. Kalau tak ada masalah, kita tamatkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal as subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, jangan lupa isi link kehadiran di ruangan chat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sama-sama. Bye bye. Link kehadiran. Ya. Link kehadiran di ruangan chat. Okey dah share.